Contohnya kita buka perniagaan nak jual nasi lemak. Jadi modal tu adalah kita pakai duit kita sendiri ataupun kita pinjam duit daripada ahli keluarga kita. Okey, bila kita nak tukar perniagaan kepada restoran nasi lemak lobster contohnya, jadi kita terpaksa pinjam daripada bank untuk dapatkan modal. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita dah jadi, katalah kita dah buka restoran nasi lemak lobster ni dekat Johor ada, Kota Tinggi ada, Mersing ada, seluruh Johor ada, pergi pula Melaka. Hari ni kita kata okey, saya nak buka syarikat jual nasi lemak lobster. Nak buka syarikat, jadi kita bila nak buka makin besar, syarikat tu makin besar lah. Jadi kita memerlukan semakin banyak modal. Macam mana kita nak dapat modal yang banyak? Jadi kita akan tawarkan pada orang awam, pada siapa-siapa saja untuk beli saham syarikat kita. Okey, untuk beli saham syarikat kita. Saham kita tadi ada berapa jenis? 2. Dua jenis. Okey, saham biasa dan saham keutamaan. Jadi kita boleh kita ada pilihan, kita nak jual saham biasa ataupun saham keutamaan, ada dua jenis tu lah. Okey, jadi syaratnya ataupun tujuannya adalah kita nak dapatkan modal. Biasanya saham keutamaan nilainya lebih tinggi. Kalau kita buat latihan sebelum ni awak nampak. Saham keutamaan harga dia satu saham harga RM2. Tapi saham biasa harga dia satu saham 50 sen ataupun RM1. Jadi semakin ramai orang yang beli saham tu, semakin banyaklah modal yang kita dapat. Okey, apa agaknya imbalan ataupun balasan kepada orang yang dah jadi pemegang saham kita? Okey, contohlah awak dah buka syarikat nasi lemak lobster Sdn Berhad kan. Saya pun beli. Saya pun beli saham awak. Apa yang saya boleh dapat balik daripada awak agaknya? Untung. Untung tu awak yang dapat. Awak berniaga, satu Malaysia awak buat nasi lemak lobster, awak dapat untung. Takkan awak nak bagi untung tu kat saya, sedangkan saya beli saham tak banyak pun. Contohnya awak offer, awak jual saham 1 juta unit. 1 juta unit tau saham yang awak jual. Tapi saya cuma beli 10 unit je harga RM10. Takkan awak nak bagi saya untung semua. Okay, awak akan dapat untung daripada perniagaan nasi lemak lobster Sdn Berhad tu. Tapi apa yang awak bagi pada pemegang saham? Keuntungan tu kita panggil nama dia apa? Kalau faedah? Faedah sikit lagi nak betul. Kita panggil nama dia apa? Dia mula daripada huruf D. Dividen. Betul. Okey. Kita akan dapat, awak akan bayar kepada saya sebagai pemegang saham tu dalam bentuk dividen. Dia daripada keuntungan yang awak dapat tu, okey, macam katalah keuntungan tu katalah 1 tahun tu keuntungan RM20,000, okey, awak akan bagi saya dalam bentuk dividen. Nama dia dividen. Ada pengiraan dia. Kita akan buat dalam mungkin hari Khamis ni kita akan masuk tajuk dividen lah. Okey. Okey, so macam tu. Okey, so hari tu dah buat pengiraan. Okey, saham biasa dengan saham keutamaan, berapa yang saham yang boleh jual dan berapa yang terjual. Okey, kita akan tengok latihan, kita akan refer pada siapa punya ni nama dia? Dania punya. Okey, sebab ada yang tak buat pun yang sebelum ni. So hari ni tujuannya kita nak rekodkan terbitan saham tu dalam ledger. Okey, dalam ledger. Siapa boleh bagi tahu saya apa itu ledger? Okay, siapa boleh bagi tahu saya apa itu ledger? Tak ada? Tak tahu ledger apa? Tak tahu ledger? Tak boleh buka lah. Hello, tak tahu ledger ke? Buku akaun utama untuk merekodkan berbagai jenis urus niaga. Oh boy, tu cari kat mana tu? Okey. Panjang betul. Okey, okey lah, buku akaun apa tu? Apa tu? Maksudnya apa? Maksudnya apa tu? Buku akaun utama untuk rekodkan apa tadi? Apa-apa. Okay, maksudnya apa? Yang awak pernah jumpa lah sebelum ni, apa tu ledger? Tak tahu?
Awak dah jumpa tau. Cepat. Ledger tu adalah account. Allahu Akbar. Ledger tu adalah account. So hari ni kita nak belajar, okay. Okay, awak nampak tak skrin? Belum? Nampak. Nampak. Dah nampak Excel okay, good. Okay, so ni saya ambil Dania punya. Dania punya yang betul lah hari tu. Okay, daripada yang lain pun ada yang betul tapi saya ambil yang Dania punya. Okay, soalan 1 soalan syarikat Mawar. Okay, ni kita refer pada soalan pada 27 hari bulan. Okay, ni pengiraannya. Nanti siapa yang tak buat hari tu boleh tengoklah latihan tu dan buat. Okay, ni pengiraannya. Saya tak tahu kenapa ada yang salah. Dekat sini soalan 1 ni. Okay, kalau awak boleh tengok balik awak punya latihan tu, ada yang salah saya tanda tadi. Dekat sini dia buat 550,000. Saya tak tahu kenapalah. Okey, ni 200 untuk share keutamaan 200,000 unit kali dengan RM1.50 nilainya 300,000 dan share biasa pula 350,000 unit 3,500,000 unit darab dengan 50 sen, jadi modal diterbitkan 1.75 juta. So tambahkan dapat 2.50 juta Okey, baik. So ini saya nak tekan, hari ni kita nak tengok kat sini. Okay, journal arm dia. Okay, saya nak tegur sikit. Okay, bila kita buat journal arm, okay, permohonan ni yang untuk debit, dia memang dekat tepi sekali. Okay, untuk yang bahagian kredit, dia mesti ke dalam sikit. Ni Dania buat ni cantik. Okay, ada yang kamu buat, permohonan dengan modal ni dia sebaris. Okay, itu salah. Okay, untuk journal arm dia mesti butir yang kedua tu untuk butiran di sebelah kredit dia ke dalam sikit. Nampak tak ni? Boleh nampak tak ni? Boleh. Okay, baik okay, macam ni. So macam Dania buat ni okay. Okay, okay. So kita tengok. Hari ni saya cuma nak ajar awak postkan saja daripada journal arm pergi ke ledger. Okay. Okay, so tengok. Debit permohonan 7% share keutamaan 300,000 dan kredit dia adalah modal 7% share keutamaan. Ni akaun lah, akaun permohonan dan akaun modal. So bila kita buka akaun, ada berapa akaun kita kena buka ni? 2. Betul. Okay, 2. Yang pertama akaun apa? Akaun permohonan share keutamaan. 7% share keutamaan, ikut nama dia. 7% share keutamaan. Okey. Dan yang akaun kedua tadi, akaun modal 7% share keutamaan. Okey, ni akaun. Bila akaun dia mesti ada pembahagi tengah dia. Okey, mesti ada. Okey, ni pun sama. Nampak tak? Nampak tak? Okey, baik. So dekat akaun permohonan, kita buat nilai ni debit ke kredit? Dekat journal arm ni, permohonan 7% share keutamaan, debit ke kredit ni? Debit. Debit. Nilai dia berapa? 300,000. 300,000, betul. Jadi kita buka dekat akaun dia, kita letak sebelah Kredit. debit, kita ikut. Daripada journal arm pergi ke ledger kita ikut. So nilai dia 300,000. Okay, sebelah debit. Okay, tarikh dia cikgu, kita tengok tarikh awak. Mei 7 betul? 2017 Mei 7. So kita ikut sama saja. 2017 Mei 7. Okay, jelas tak tu? Ikut sebelah debit. Yes. Okay. Dan dekat akaun modal 7% share keutamaan. Debit kredit tu? Kredit. Kredit kan? Jadi masuk dekat akaun dia, kita letak sebelah Kredit. kredit juga. Tarikh sama 2017 Mei 7. Nilai dia pun sama 300,000. Okay, sampai sini faham tak? Faham. Faham. Okay, baik. Apa pula butir dia?
Bagus. Terima kasih. Dalam ni apa pula butir dia? Takkanlah dalam dia kosong. Okey, butir dia adalah beregu dia. So, kita tengok pada jurnal am ni. Untuk permohonan ni beregu dia adalah modal. 7% share keutamaan. Modal. Dan untuk modal pula dia punya beregu dia adalah permohonan. So kita Permohonan. pergi dulu, pergi dulu pada permohonan. Jadi ni akaun permohonan kita. Apa beregu dia tadi? Modal. Modal 7% 7% share keutamaan. keutamaan. Jelas tak? Jelas. Okey, jadi yang dekat akaun modal ni pula apa partner dia tadi? Permohonan. Permohonan 7% 7% share keutamaan. So kita letak sini lah sebab dia kredit kan? Ya. Permohonan 7% share keutamaan. Okey, jelas tak? Jelas. Boleh? Very good. Okey, kita pergi pula ada yang bawah. Kita dah salah ni. Dah siap lah yang satu urus niaga. Pergi pula urus niaga yang bawah dia. Permohonan share biasa pula sebab dia ada terbitkan dua jenis share kan. Share biasa dan share keutamaan. Okey, soalan saya. Ini debit dia permohonan share biasa. Tadi kita dah ada akaun permohonan. Betul? Ni kita dah ada akaun permohonan 7% share keutamaan. Boleh tak kita masukkan permohonan share biasa ni? Boleh? Boleh. Lagi? Boleh. Siapa kata tak boleh? Nak tengok juga ni siapa yang beranjak tak boleh ni. Semua kata boleh? Tak boleh. Semua kata boleh Tak boleh. Dan yang kata tak boleh. Share biasa ni share utama kan Lain ke butir jenis dia. Sama tak nama dia? Tak. Tak sama, betul. Jadi tak boleh. Akaun ni, kalau contoh kita ada buka nama akaun tu akaun Umarul. Tiba-tiba ada seorang masuk akaun Imarul. Tak boleh juga sama. Jadi kena sama ni nama dia share biasa. Kita buka lah akaun share biasa. Okey. Kita buka lah akaun permohonan share biasa. Lepas tu lawan dia apa tadi? Partner dia account Modal share biasa. Kau apa ni? Modal share biasa. Nampak tak? Okey, baik. Permohonan share biasa berapa nilai dia? Ni. 1,750,000. Ya, 1,750,000 ni debit ke kredit? Debit. Permohonan debit. Ada kredit? Debit. Kalau tak nampak pun, tak nampak perkataan debit kredit ni, bila kita nampak dia kat laju pertama, dia tu debit lah. Laju kedua dia tu kredit So letaklah sebelah dari akaun permohonan share biasa 1,750,000. Tarikh dia Mei 7 juga. Okay, partner dia tadi akaun modal share biasa. Jadi kalau dekat permohonan share biasa debit, modal share biasa sebelah Kredit. Bagus, saya dapat kan? Senang. 7, nilai dia pun sama. Okey, apa agaknya kalau kita tak tengok pun dekat jurnal am tu, kita tahu tak nak isi apa butir dia ni? Dekat permohonan share biasa, butir dia apa? Modal share biasa. Bagus, modal share biasa. Betul dekat modal share biasa, apa isi dia? Permohonan share biasa.
Bagus. Okay, pandai. Okay, siap. Siap dah 4 akaun. Okay, good. Okay, kita pergi pada penutup dia. Senang je. Okay, so kita dah terbitkan, orang dah beli, kita pun dapat duit. So, bila kita dapat duit, kita akan rekodkan. Okay, semua orang, ni daripada apa yang awak tengok video yang saya share link tu lah kan. Okay, semua saya tengok dia terus buat nilai kat sini. Bank nilai penuh. Sebenarnya, tak semestinya kita kena buat bank ni total. Kita boleh buat bank 2 kali. Okay, maksudnya kita nak kontrakan, kita nak ambil duit daripada permohonan share keutamaan dengan share biasa kan. Kita boleh buat kat sini. Yang pertama bank 300,000, yang kedua bank 1,750,000. Kita boleh asingkan, pecahkan. Tak semestinya kena buat total macam ni. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, tak semestinya buat macam ni. Tapi kalau buatnya salah tak? Tak salah. Cuma bila kita nak pindahkan ke ledger, nanti awak akan terconfuse sikit. Tapi tak apa. Okay, so kita buka dulu account bank. Okay, kita buka account bank sebab ada kena bank kan. So account bank tu dia boleh campur saja. Account bank. Debit ke kredit? Debit. Debit. Good, debit. Okay, nilai dia dekat situ awak dah buatkan nilai 2,050,000. Tapi saya tak nak sebenarnya macam ni. Okay, saya tak apalah kalau buat macam ni pun kita kena pecahkan. Okay, so tarikh dia Mei 25 sebab 25 hari bulan baru dapat duit. Okay. Okay, sebenarnya macam ni. Bank ni dia ambil duit daripada akaun permohonan ni. Permohonan share biasa dan juga permohonan share keutamaan dia ambil duit daripada situ. So okay. Okay, so kita tengok akaun permohonan yang pertama. Okay, permohonan 7% share keutamaan. Okay, sebelah kita nak tutup akaun ni. Kita nak tutup maknanya masa permohonan ni adalah orang awam apply, mohon untuk beli saham kita. Dan pada tarikh Mei 25, orang mula bayar. Okay, jadi bayar ke mana? Bayar ke bank. Jadi akaun permohonan ni kita tutup, kita dapat duit, kita hantar ke bank. Berapa nilai dia ni? Berapa permohonan share keutamaan ni? 300,000. 300,000 sama dengan berapa yang kita tawarkan. So bank. So dekat permohonan ni kreditnya bank, maka dekat bank dia sebelah. Dekat akaun permohonan share keutamaan dia sebelah kredit, butir dia bank. Jadi dekat akaun bank kita letak sebelah Debit. betul. Sebelah debit, butir dia adalah Permohonan. permohonan. Bagus? 7% share keutamaan. Bagus. Okay, so dekat bank, sebab tu kita tak payah buat nilai penuh. Kita ambil nilai yang 300,000 ni sebab kita ambil daripada akaun share keutamaan tu. Okay, so butir dia adalah akaun permohonan 7% share keutamaan. Okay, jelas tak? Jelas. Saya butir yang di sebelah debit 300,000. Tu masa kita jual share. Jadi bila orang bayar, kita dapat duit. Okay, akaun permohonan ni akan kreditkan. Okay, kreditkan akaun permohonan tu, duit tu kita hantar ke bank. Okay, so dekat akaun bank, kita akan letak sebelah debit lah 300,000 nilai yang daripada share keutamaan. So dapat dari mana duit ni? Daripada akaun permohonan 7% share keutamaan. Okay, jelas tak? Boleh. Boleh semua? Boleh. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita pergi pada akaun permohonan share biasa pula. Sama jugalah. Okay, akaun share biasa ni dia dekat sebelah debit dia dah ada yang kita terbitkan tadi. Kemudian orang beli pada tarikh Mei 25. Maka kita hantar ke mana duit tu?
Bank. Bank. Ya, ke bank. So nilai yang sama. Samalah 1.75 juta. Okay. So dekat dalam akaun permohonan share biasa kita letak sebelah kredit. Maka dekat akaun bank kita letak sebelah Debit. 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 Betul dia? Betul dia? Permohonan share biasa. Betul. Senang kan? Permohonan share biasa. So ini kalau kita jumlahkan dua ni, dapatlah yang tadi awak buat tu. Okey, samalah dengan yang tadi kawan-kawan awak buat sebelum ni 2050,000. Ni dia orang buat terus. Okey, sebenarnya inilah dia pecahan dia. Okey, permohonan share biasa dan juga share keutamaan. Jelas tak? Jelas. Okey. Baik. Jadi ni dah tutup lah. Bila kita tutup, kita gariskan saja dua Kita garis dua. Okey, kita tak payah jumlahkan. Buat jumlah bawah pun tak apa. Cukup kita gariskan dua pun dah cukup. Okey, maknanya dah tutup lah akaun tu, dah habis. Okey. Okey, sekarang ada 3 akaun yang dia belum habis. Tengok akaun modal share keutamaan, lepas tu akaun modal share biasa dan juga akaun bank. Okey, dia belum tutup. Okey, belum imbang, belum ada garis dua lagi. Okey, maknanya dia belum tutup. Jadi kenapa kita tak tutup habis? Sebab ketiga-tiga akaun ni letaknya di kunci penyata kedudukan kewangan, PKK. Okey, akaun modal share keutamaan, akaun modal share biasa dan juga akaun bank ni letaknya di penyata kedudukan kewangan. So dia takkan pindah habis macam tu. Kita akan tutup dia dengan baki baki hantar bawah. So nilai yang sama 300,000. Okay, dan nilai tu kita kena jumlahkan. Bila ada baki HB, dia kena ada baki Baby. BB. Ya, bila ada baki HB, mesti ada baki BB. Baki BB lah yang sama dengan baki HB lah. 300,000 dah. Akaun modal share biasa ni. Okay, so modal share biasa pun kita akan pindahkan dengan baki apa? HB. HB. Kita imbangkan dengan baki betul, HB hantar bawah. Nilai sama saja dengan sebelah ni. Okay, kita jumlahkan. Okay, kita jumlahkan. Kita kena gariskan. Okay, lepas tu baki hantar bawah. Bagi tahu selepas ada ni dia akan baki apa? BB. 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 Betul, baki BB. Good. Okay, nilai dia sama saja dengan baki HB. Debit sebelah kredit tak ada butir kan? So kita akan pindahkan juga ke baki. Baki apa untuk imbangkan? Baki HB. HB. Baki apa? Ya, baki HB. Okay, berapa nilai kat sini? 2,50,000. 100,000 ke? 1.75 juta ke? 2,50,000. Apa yang banyak? RM2,50,000. Berapa agaknya ni? Nilai baki HB ni berapa? 2,50,000. Ya, betul. Okay, sebabkan kat situ kosong, kita nak kena sama dengan sini lah. So, okay, so sama dengan bila ada baki HB mesti ada baki BB. BB. baki
nilai yang sama juga. Okay, dah. Okay, ini sahaja cara mengepost daripada Jurnal Am ke Ledger untuk terbitan saham ataupun terbitan modal. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada cikgu. Senang kan? Okay, baik. So, latihan awak hari ni adalah daripada buku teks. Okay, buku teks soalan alamak, terlebih pula. Sekejap. Buku teks muka surat 186, soalan 2 dan 3. Okay, muka surat 186, soalan 2 dan 3. Saya dah masukkan tu dekat Telegram. Okay, ada tak apa-apa isu tak? Setakat ni okay? Senang? Senang. Okay, Alhamdulillah. Okay, semua ni onkan kamera, saya nak screenshot ni. Nak print screen attendance hari ni. Okay, semua on camera please. Pakai tudung. Okay, thank you Dini. Lagi, cepat-cepat. Cepatlah, nak tengok muka korang, dah lama tak nampak ni. Fiona, Adiba, Dania, Umarul, Alisha, Dawia, Atika, Ayuni, Azika, Aiman, cepat on camera. Saya nak ni print screen ni, pengetua nak ni sekarang ni. Ni nak jadi evidence dia macam tu pula. Cepatlah. Sekejap cikgu, sekejap. Okay. Dia punya jap ni.